Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pada kali ini, saya akan membentangkan tentang perancangan pembangunan pendidikan Malaysia untuk subjek falsafah dan perkembangan pendidikan Malaysia. Yang pertama, rancangan pembangunan pendidikan di Malaysia dari rancangan Malaysia yang pertama sehinggalah rancangan Malaysia yang ke-11. Objektif tajuk kami ialah untuk mengetahui perancangan kerajaan dalam RMK 1 sehinggalah RMK yang ke-11. Yang kedua, memudahkan pemahaman tentang transformasi pendidikan holistik di Malaysia. Dan yang terakhir, untuk menangani cabaran pendidikan dalam wawasan 2020. Seterusnya, isi kandungan. Yang pertama, rancangan pembangunan pendidikan dalam RMK 1 hingga 11. Yang kedua, perancangan pembangunan pendidikan dan transformasi pendidikan secara holistik di Malaysia. Yang ketiga, pelaksanaan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang keempat, cabaran dalam pendidikan dan wawasan 2020. Jika kita melihat kepada rancangan pembangunan pendidikan di Malaysia dalam rancangan Malaysia yang pertama, fokus dia adalah untuk memupuk perpaduan dan melahirkan tenaga kerja. Kerana RMK 1 bermula daripada tahun 1966 sehingga tahun 1970. Jadi negara Malaysia adalah suatu negara yang baru merdeka. Jadi ia memerlukan perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum yang terdiri pada kaum Melayu, Cina dan India. Jadi untuk memajukan negara, perpaduan sangat penting kerana tanpa perpaduan negara tidak akan dapat maju ke hadapan. Jadi seterusnya dalam RMK kedua pada tahun 1971 sehinggalah 1975, fokus kerajaan ialah untuk pendidikan sebagai wahana perpaduan dan ekonomi. Jadi kerajaan juga meneruskan agenda yang utama iaitu untuk perpaduan dan juga untuk pembangunan ekonomi negara. Seterusnya dalam rancangan Malaysia yang ketiga yang bermula pada tahun 1976 sehinggalah 1980, kerajaan memfokuskan pendidikan untuk mengukuhkan bahasa Melayu dan sains. Ini penting kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Jadi bahasa kebangsaan ini ialah sebagai medium untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum yang wujud di Malaysia. Dan juga kemajuan dalam sains dan teknologi juga sangat penting untuk menghadapi cabaran dunia global ataupun globalisasi. Jadi seterusnya dalam rancangan Malaysia yang keempat, pendidikan untuk perpaduan dan juga pembangunan negara. Yang seterusnya rancangan Malaysia yang kelima, kerajaan memfokuskan pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Jadi pendidikan sangat penting untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran dari segi teknikal ataupun kemahiran insaniah. Seterusnya dalam rancangan Malaysia yang ke-6, fokus kerajaan ialah pendidikan teknikal untuk pembangunan negara. Ianya bermula dari tahun 1991 sehinggalah 1995. Jadi fokus kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja di sudut kemahiran teknikal untuk membangunkan negara. Seterusnya dalam rancangan Malaysia yang ke-7, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara. Dalam rancangan Malaysia yang ke-8, kerajaan memfokuskan kepada pembangunan akhlak dan moral kerana akhlak dan moral menjadi tunjang kepada sesebuah negara. Tanpa akhlak,
ataupun moral sesebuah negara akan mengalami kemunduran dan tidak berguna kemajuan tanpa akhlak dan moral seperti yang berlaku di negara-negara barat. Seterusnya dalam rancangan Malaysia yang ke-9, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu PIPP yang berlangsung selama 4 tahun bermula tahun 2006 sehinggalah berakhir pada tahun 2010. Jadi fokus kerajaan pada pengantarbangsaan pendidikan iaitu untuk mengantarabangsakan pendidikan di Malaysia setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Jadi seterusnya dalam rancangan Malaysia yang ke-10, kerajaan telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baru iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 sehinggalah 2025. Dalam PPPM terdapat 3 gelombang iaitu gelombang pertama bermula dari tahun 2013 sehinggalah 2015 dan gelombang kedua bermula daripada tahun 2016 hingga 2020 dan gelombang yang terakhir bermula tahun 2021 sehinggalah 2025. Jadi dalam rancangan Malaysia yang ke-11, pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan menjadi hak kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira latar belakang, tidak kira agama, tidak kira jantina, semuanya berhak untuk mendapat akses pendidikan. Seterusnya kita beralih kepada perancangan pembangunan pendidikan dan transformasi pendidikan secara holistik di Malaysia. Ianya bermula dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu PIPP dalam rancangan Malaysia ke-9. Dalam PIPP ini terdapat 6 teras utama iaitu yang pertama, teras pertama membina negara bangsa, teras yang kedua untuk membangunkan modal insan, teras yang ketiga memperkasakan sekolah kebangsaan, teras yang keempat merapatkan jurang pendidikan, teras kelima memartabatkan profesyen keguruan dan teras yang terakhir iaitu teras keenam untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Seterusnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 2013 hinggalah 2025. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dia mempunyai 11 anjakan. Cabaran kerajaan dalam TN50 dalam bidang pendidikan ialah bagaimana kerajaan memastikan pendidikan negara diiktiraf pada peringkat global, dan yang kedua pendidikan mencipta peluang pekerjaan yang tidak lagi wujud. Ini adalah dua isu utama yang perlu ditangani oleh kerajaan. Pada tahun 2021, kerajaan telah melancarkan satu dasar baru iaitu Dasar Revolusi Perindustrian keempat ataupun 4IR. Dasar ini diperkenalkan untuk menghadapi cabaran global yang baru dengan kemajuan sains dan teknologi. Contohnya seperti kemunculan AI iaitu Artificial Intelligence iaitu kecerdasan buatan, dan juga machine learning iaitu pembelajaran menggunakan mesin. Pada tahun 2023, KPM telah melancarkan satu dasar baru iaitu Dasar Pendidikan Digital. Dasar ini telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq pada 28 November 2023. Dasar ini mempunyai visi untuk melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dasar ini mempunyai 6 teras. Teras yang pertama ialah untuk melahirkan murid fasih digital. Teras yang kedua, pendidik kompeten digital.
Teras ketiga, budaya kepemimpinan digital berwawasan. Manakala teras yang keempat, pengupayaan infrastruktur dan infostruktur. Teras yang kelima, kandungan digital yang berkualiti. Dan teras yang keenam iaitu rakan strategik yang komited. Seterusnya saya membentangkan transformasi sekolah ataupun dipanggil TS dengan ringkas TS 225. Transformasi sekolah 2025. Transformasi ini termasuk juga dalam plan pelaksanaan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Inilah plan transformasi sekolah ini. Objektif dia ialah untuk nak melahirkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Boleh tengok elemen-elemen yang penting, ada 3 elemen penting yang dibentangkan di sini ialah guru berkualiti, pemimpin berkesan, sokongan PIBG dan komuniti setempat lah. Sekeliling, antaranya persekitaran pembelajaran di bawah itu ada persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, kepimpinan yang berkualiti berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, komitmen komuniti yang padu. Seterusnya, pelaksanaan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa di luar bandar dan juga di bandar. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris yang menjadi bahasa komunikasi. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang dengan penghayatan nilai. Seterusnya transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Seterusnya, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Seterusnya, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Penggunaan teknologi ICT dan sebagainya lah. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Seterusnya, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Terakhir, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Itu ialah plan pelaksanaan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Dalam pendidikan, seterusnya dalam pendidikan wawasan 2020, pendidikan dan wawasan 2020. Pertama, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu dengan matlamat yang dikongsi bersama. Yang kedua, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang dan dihormati oleh negara lain. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang keempat, mewujudkan masyarakat berpandangan depan, saintifik, progresif dan mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang dengan sistem sosial yang kukuh. Hala 7. Pendidikan berasaskan nilai. Yang kedua, peningkatan kualiti seluruh sistem, autonomi dan accountability untuk sekolah dan universiti. Itu saja pembentangan kami untuk perancangan pembangunan pendidikan Malaysia. Terima kasih.